Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita dapat bertemu sekali lagi pada hari ini untuk sama-sama kita berkongsi, untuk bersama-sama kita berbincang satu topik, satu hadis dalam satu hari. Berkenaan dengan topik yang kita akan bincang pada hari ini ialah bab ta'jilul iftar, iaitu bab menyegerakan berbuka puasa. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, jangan lupa untuk tekan subscribe channel YouTube Akademi Mukarramah, like, share dan komen. Seterusnya jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan video-video yang seterusnya daripada pihak kami Akademi Mukarramah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bercerita, berkongsi satu mutiara hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak sedikit pendek dan mudah untuk dihafal. Insya-Allah. Hadis tersebut berbunyi, عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, la yazalun nasu bi khairin, manusia akan sentiasa berada di dalam kebaikan, ma ajjalul fitr, selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin ada 5 poin ataupun 5 perkara yang ingin saya kongsikan kepada sidang penonton sekalian. Yang pertama, di dalam hadis ini, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Dalam hadis ini, perkara pertama yang boleh kita ambil ibrah daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi SAW nak memberitahu kepada kita bahawa punca kebaikan di dalam agama apabila kita mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Bahkan perkara ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada tubuh batang Nabi SAW itu uswatun hasanah. Terdapat satu contoh ikutan yang terbaik untuk diikuti oleh sekalian manusia. Maka di dalam hal ini, Nabi SAW menyarankan kepada kita supaya kita menyegerakan berbuka. Maka kebaikan yang akan dialami oleh seseorang apabila selagi mana dia mengikuti sunnah ataupun cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, jika benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah suruh kita terjemahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut setiap perkara yang diajar, setiap perkara yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Nabi mengajar kepada kita, Nabi menunjuk contoh kepada kita, Nabi menyarankan kepada kita, Nabi memberitahu kepada kita bahawa kita akan sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana kita menyegerakan berbuka puasa. Maka punca kebaikan di dalam agama selagi mana adalah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya perbincangan kita pada hari ini adalah berkenaan kita mengikut sunnah Nabi
iaitu menyegerakan berbuka puasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara perkara yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah Nabi menggalakkan kita supaya kita bersegera, berkejar-kejar untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah, bercepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan suatu kebaikan, sudah pasti di sana menatijahkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini, antara perkara yang boleh kita ambil yang kedua adalah hendaklah kita bersegera melakukan sesuatu kebaikan. Seperti mana yang ada dalam hadis ini, Nabi menyuruh kita supaya kita segera berbuka puasa. Maka kita berebut-rebut, maka kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan tersebut. Bahkan di dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, menunjukkan ada sebahagian daripada amal ibadah ni afdalnya dilakukan tepat pada waktunya. Di mana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ila Allah, ketika bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Antaranya Nabi menyebut as-salatu ala waqtiha, menunaikan salat pada waktunya. Menunjukkan melakukan satu-satu ibadah pada awal atau pada waktunya adalah suatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kes kita berbuka puasa. Kita berbuka pada waktu yang telah sesuai, pada waktu untuk kita berbuka, maka mestilah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya yang ketiga, antara perkara yang boleh kita ambil daripada hadis tersebut, hadis berkenaan dengan kita menyegerakan berbuka puasa adalah yang ketiga, setiap tuntutan agama kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, kita berkeyakinan bahawa setiap tuntutan, setiap perintah yang datang sama ada daripada Allah, yang datang sama ada daripada baginda Nabi SAW, sudah pastinya ada hikmah ataupun ada kebaikan di sebalik perintah ataupun tuntutan arahan tersebut. Jadi di sini ada beberapa hikmah yang dinukilkan oleh para ulama. Antaranya, kenapa Nabi SAW menyuruh kita agar segera untuk menyegerakan ibadah berbuka puasa. Kata ulama yang pertama, untuk membezakan di antara cara yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga golongan-golongan Syiah, yang mana mereka ini melambat-lambat atau melewat-lewatkan berbuka puasa. Bahkan perkara ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau meletakkan 3 golongan, Yahudi, Nasrani dan juga golongan Syiah. Ketika mana menghuraikan hadis ini, beliau mengatakan bahawa 3 golongan ni melewat-lewatkan berbuka puasa. Jadi kata ulama, kita menyegerakan berbuka puasa bagi membezakan amalan seorang Muslim dengan golongan-golongan yang sesat tersebut. Kemudian kata ulama lagi, kenapa kita dituntut untuk menyegerakan ibadah puasa? Yang kedua kata ulama, untuk kita tidak memanjangkan tempoh waktu siang berbanding pada waktu malam. Bila sampai saja waktu malam adalah telah tiba waktu untuk kita berbuka puasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam Quran, di dalam juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Allah kata wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kata Allah, wa kulu washrabu, makanlah, washrabu serta minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sehingga jelas di antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya Allah bagi tahu kepada kita supaya kita dibenarkan makan dan minum
Selama mana? Dalam tempoh waktu malam. Kemudian thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian kata Allah, kemudian sempurnakanlah puasa kamu sehingga pada waktu malam. Maksudnya, kita berpuasa bermula daripada fajar sehinggalah terbenam matahari. Maka terbenam matahari adalah waktu untuk kita iftar. Maka adalah waktu untuk kita berbuka puasa. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak dituntut supaya melambat-lambatkan berbuka puasa. Bahkan perkara itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahawa perbuatan melewat-lewatkan berbuka puasa hukumnya adalah makruh. Seterusnya kata para ulama lagi, kenapa kita dituntut untuk menyegerakan berbuka puasa? Supaya kita dapat melakukan ibadah dengan baik dan khusyuk. Kata para ulama, kita nak melakukan solat fardu maghrib, kita nak melakukan solat fardu isyak, seterusnya diiringi dengan solat sunat tarawih dan witir dan seterusnya. Maka kata para ulama, kita disunatkan supaya kita bersegera berbuka puasa, supaya kita solat dalam keadaan tidak dalam keadaan kita lapar, yang mana dalam keadaan lapar tersebut boleh mengganggu kekhusyukan di dalam ibadah solat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Idza hadara al-'asha wa uqimat as-salah fabda'u bil 'asha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila telah terhidang makanan dan solat nak didirikan, fabda'u bil 'asha, maka dahulukanlah dengan menyantapi sarapan tersebut. Jadi berdasarkan hadis ni lah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makruh sekiranya kita bersembahyang solat dalam keadaan makanan sudah pun terhidang. Dan lazimnya kita di Malaysia sebegitu. Biasanya makanan sudah terhidang untuk berbuka puasa. Maka lebih aula, maka lebih baiknya adalah kita berbuka dahulu. Segerakan berbuka walaupun dengan sedikit. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya yang keempat, antara perkara yang boleh kita kongsikan di dalam hadis ini, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Kata Nabi, manusia sentiasa berada di dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berpuasa. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak menunjukkan kita bahawa Allah menfardukan ibadah fardu puasa ni bukanlah untuk membebankan manusia itu. Kalau Allah nak membebankan manusia, sudah lama Allah kata puasa jangan buka. Tetapi dalam ibadah puasa, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa dan suruh kita berbuka. Dahlah berpuasa, berbuka pula tu. Nabi pula suruh kata cepat-cepat berbuka, melambat-lambatkan pada waktu sahur. Menunjukkan ibadah fardu puasa ni bukanlah untuk menyakiti fizikal manusia. Bukan untuk membebankan umat Islam. Tetapi kita yakin, percaya bahawa ibadah puasa ini ada suatu rahsia ataupun suatu matlamat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita capai. Bukan sekadar kita menahan lapar, bukan sekadar kita menahan dahaga. Kalau itulah semata-mata kita menahan lapar, kalau itulah semata-mata kita menahan dahaga, maka tidak arti kita berpuasa. Kenapa nak berpuasa pada bulan Ramadan sebulan? Sedangkan kita boleh berlapar. Sedangkan kita boleh menahan dahaga pada waktu selain daripada Ramadan. Tetapi kita berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan hendak membebankan manusia dengan ibadah puasa. Dan kita yakin ada suatu benda yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tarbiyah, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita. Dan benda ni dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir surah Al-Baqarah. Di akhir ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka kata Allah, la'allakum tattaqun. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan ibadah puasa kepada kita bukan untuk menyakiti fizikal kita, bukan untuk menyusahkan umat Islam, bukan untuk membebankan seorang muslim, tetapi Allah nak tarbiyah kita, Allah nak didik kita supaya puasa sebulan di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir pada hari ini yang boleh kita kongsi bersama-sama adalah
Di samping kita menyegerakan ibadah berbuka puasa, di samping kita dituntut oleh baginda Nabi SAW untuk menyegerakan ibadah berbuka puasa, kita jangan lupa bahawa ketika berbuka puasa tersebut merupakan salah satu daripada tempat mustajabnya doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat di dalam surah Al-Baqarah, ketika mana ayat 183, ayat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa kepada orang Islam. Ya ayyuhallazina, ayat kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat 183 Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wajib orang Islam untuk berpuasa. Kemudian diiringi pada ayat yang seterusnya 184 ayat berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan puasa. Diiringi juga pada ayat 185 juga bercerita berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan puasa. Bahkan di dalam ayat tersebut, ayat 185, Allah menyelitkan di dalam ayat tersebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah puasa ini adalah untuk memudahkan. Allah nakkan kemudahan kepada kita. Wala yuridu bikumul usra. Allah tak nakkan kesusahan kepada kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dia? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tak nakkan kepada kita akan keberatan ataupun kesusahan dalam kita nak beramal di dalam agama. Jadi pada ayat 183 bermula pada ayat 183, 184, 185, 186 dan 187 di dalam ayat surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala cerita berkenaan dengan kewajipan puasa dan juga hukum hakam berkaitan dengan puasa. Di antara celah-celah ayat berkaitan dengan hukum hakam, Allah menjelaskan hukum hakam puasa. Di celah-celah tersebut Allah Subhanahu wa taala selitkan kepada kita satu perkara yang kadang-kadang kita terlupa, satu perkara yang kadang-kadang kita tidak perasan. Perkara tersebut sepatutnya direbut oleh semua umat Islam ketika mana berada di bulan Ramadan. Apa ayat tersebut? Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya hamba aku bertanyakan kepada aku, fa inni qarib, katakanlah aku ni sentiasa hampir, sentiasa dekat dengan hamba-hamba aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan setiap doa-doa hamba-hambaku yang berdoa kepada aku. Falyastajibu li, maka sahutlah segala suruhan dan juga tuntutan daripadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada aku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di celah-celah ayat hukum ini Allah Subhanahu wa taala menyelitkan kepada kita tuntutan, saranan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita berpuasa, ketika hampir waktu untuk berbuka, maka kita ambillah peluang ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan sebaik-baiknya peluang ketika mana hendak berpuasa tersebut, berbuka puasa tersebut, dengan kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan, menerima segala, menyempurnakan segala pahala puasa yang kita lakukan demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup 5 pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang sedikit dan juga ringkas tersebut. Mudah-mudahan memberi manfaat, mudah-mudahan memberi kita kata pengajaran kepada kita, pedoman kepada kita pada hari ini. InsyaAllah sekadar itu sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.